Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke episod pertama Zaz Bicara Biha. So jadi disebabkan ini episod pertama, korang mesti tertanya-tanya, apa Bicara Biha ni? Apa lagi dia ni nak buat? So, sebenarnya aku bosan duduk dekat rumah. Jadi nak OOTD as a content memang tak boleh sebab aku tak pergi mana-mana dan aku tak pergi travel pun. Jadi aku fikir untuk hiburan aku sendiri dan juga mungkin hiburan korang. Jadi aku fikir nak buatlah macam sesi-sesi sembang menyembang dengan topik-topik. So aku akan cover atau menyingkap topik-topik yang berkaitan lah, seperti contohnya kecantikan ke, produk review ke, perniagaan ke, ataupun pengalaman-pengalaman aku travel dulu. Dan aku takkan hanya short sendiri aku je yang bercakap. Mungkin ada hari macam aku je yang bercakap, tapi ada hari juga yang aku akan panggil tetamu jemputan untuk kita sama-sama singkap topik tu. Jadi korang kena tunggu sebab aku ada like a plan macam manalah aku nak buat konten ni. Acah je, aku ni selalu hangat-hangat tak ayam, tapi kita tengok konsisten ataupun tak. Okey, jadi untuk episod pertama ni, of course lah aku seorang je lah kan yang akan membawang lah, sesi membawang Bicara Biha ni. Dan aku nak cerita pasal pengalaman aku kena kacau semasa bercuti dekat Mabul. Okey, jadi percutian dekat Mabul ni aku pergi 2 orang dengan kawan aku lah. Termasuk aku 2 orang. Aku dan juga Ashikin Zainal. So Ikin ni memang kawan office aku dan masa ni kita orang dah fikir dah. Okey, trip sempurna Mabul ni adalah trip yang memang kita orang nak buat nature retreat. Kita orang nak block social media. Memang time tu aku tak main social media langsung. WhatsApp pun aku tutup sebab tak nak time dekat office, orang dekat office cari aku. Macam tu lah. So kita orang macam block lah all WhatsApp, social media, memang nak buat retreat ni. Jadi kita orang pun pergi 5 hari 4 malam. Jadi masa lepas tempat tu best lah. Banyak snorkeling. Kita memang akan snorkeling 1 hari. Dan mana aku recommend nanti Mabul bolehlah menjadi destinasi pelancongan korang seterusnya kalau korang nak cuba untuk bersnorkeling. Okay, aku jam terus lah kan. Jadi pendekkan cerita, aku dah habis snorkeling semua. Aku dengan Ikin had a lot of fun lah. Malam tu kita orang lepak. Jadi aku tengok, aku dah siap lukis layout dah. Nak semangat nak cerita. Jadi ini layout chalet kita orang lah, kalau korang boleh nampak. So aku dengan Ikin on a budget. Kita orang duduk lah dekat kawasan yang agak dekat dengan JT. And chalet-chalet yang lain ni dia memang macam lebih ke tengah ke laut. Jadi kalau korang pernah pergi Semperna ataupun Mabul lah specifically, memang tempat-tempat penginapan dia semua dekat atas air. Jadi and korang pun tahu kalau selalunya kat tengah-tengah laut ni memang orang selalu membuang lah. Okay, sebenarnya aku nak cerita ni, aku pun takut sebab aku seorang je dekat bawah ni, yang lain semua dekat atas. Tapi nak buat macam mana, lighting dekat bawah je yang okey. Lepas tu macam ni. Okay, dah habis snorkeling, kita orang pun lepak sampai pukul 10 malam. Aku pun masuk tidur sebab memang penat gila. Like, we literally snorkeling all day. Lepas tu, aku dah dibuai mimpi. Tiba-tiba Ikin kejut. Bia, bangun Bia. Aku dengar suara orang macam kena rasuk. Jom kita pergi tengok. Pasal aku macam dah lah dalam keadaan mamai. Dia boleh ajak aku pergi tengok orang kena rasuk. Bunyi apa tu? Lepas tu aku macam, tak payahlah pergi tengok. Dalam keadaan mamai aku buka seluruh mata. Aku macam, tak payahlah pergi tengok. Ada nak pergi tengok orang kena rasuk. Aku dalam hati aku macam sampai migraine lah sebab aku bangun mengejut kan. Dia ajak aku nak pergi tengok benda-benda macam tu. Lepas tu, tapi aku tak dengar masa tu. Tapi aku sempat tengok jam. Aku tengok jam memang pukul 12.30 malam. Memang tepat pukul 12.30 malam. Lepas tu aku pun aku cakap dia, sambung tidur lah, pergi tidur lah. Lepas tu aku pun nak masuk tidur balik, tiba aku dengar. Aku sendiri dengar dengan kedua-dua belah telinga aku. And Ikin pun dengar time tu, bukan aku seorang je. Memang macam ada suara orang menjerit. Tapi kau boleh tahu beza tau. Suara orang menjerit minta tolong, suara orang menjerit bergaduh, dan suara orang menjerit sebabkan benda-benda mistik ni. And dia memang menjerit macam jeritan sangat nyaring dan kuat. Dan diikuti dengan macam ada orang baling benda. Macam periuk, macam bunyi periuk ketung-ketang macam tu sampai dengar macam tu tau. Lepas tu at the same time kita orang nampak ada orang
jalan melintasi kita orang punya chalet untuk pergi ke kawasan. Sekiranya chalet kita orang dekat sini, kawasan-kawasan jeritan tu kita orang dengar dekat hujung lah. So kita orang nampak macam ada orang melintas macam tu. Memang kita orang nampak macam ada bayang macam tu lah. Lepas tu lama juga, dah 5 minit macam tu jeritan dengan semua. So aku message, kita orang ada kenal this newly wed couple lah kan, dah lah baru kahwin. Lepas tu aku pergi text dia pukul 12 tengah malam. Aku text bini dia, aku cakap, salam, sorry ganggu, tapi ada dengar tak macam suara orang menjerit macam tu? Tapi dia tak balas. So aku sense lah sebab dah pukul 12 tengah malam, si orang dah tidur kan. Jadi kita orang pun rapatkan katil, kita orang sambung tidur lah. Benda tu dalam 5 minit macam tu je lah. Memang aku tak bagi Ikin untuk pergi tengok pun. Aku sendiri cakap dengan dia, tak payah tengok. Kau ingat kau di dalam drama nak tengok-tengok. So aku tak bagi dia tengok. Lepas tu kita orang tidur. So esok pagi, masa kita orang pergi breakfast dekat restoran dekat kawasan hujung, aku tanya orang bekerja kat situ, Kak, bawang. Haruslah, sebab benda ni sangat rare. Macam kita orang memang jelas bunyi dia menakutkan, macam ada orang bergaduh. Sebab aku sendiri ada experience pernah tengok orang kena rasuk. Jadi aku dapat relate yang macam jeritan tu memang legit, memang betul macam orang kena rasuk. Lepas tu aku tanya, Kak, akak dengar tak ada orang menjerit dalam pukul 12 lebih? So akak tu cakap, tak, dia tak dengar. Dia kata dia dah balik. Lepas tu aku tanya, kan malam tu aku ada message kan, that newly couple tu. Lepas tu dia pun reply pagi tu and cakap dia tak dengar apa-apa, tapi dia dah tidur. So aku fikir memang mustahil sebab jeritan tu sangat kuat dan nyaring. Like impossible kalau kau tak dengar. Macam tu tau. So kita orang dah macam pelik gila. Sebab like literally kita orang tanya orang yang kerja dekat restoran tu, makcik-makcik akak tu, dia kata dia tak dengar. Maksud aku tanyalah macam ada tak benda-benda macam ni pernah berlaku ataupun orang pernah mengadu. Dia kata tak pernah pun. Tapi dia macam buat tak tahu macam tu tau. So aku tak puas hati lah. Aku semalam tidur aku terganggu. Lepas tu aku pun tanya jugalah kita orang punya tour guide. Macam ada guide lah kan, kita orang abang apa entah aku pun lupa lah. Lepas tu kita tanya abang tu, bang, semalam kan kita orang ada dengar ni, aku bercerita lah. Lepas tu abang tu kata dia tidur pukul 1 pagi main game. And bilik dia kiranya dekat lah dengan area bilik kita orang, tapi dia tak dengar apa-apa. Like we literally tanya ramai gila orang dekat yang stay on the same night, ada tak dengar? Sebab memang kita orang dengar jelas, kuat, siap-siap baling barang lagi. But no one heard about it. Like literally no one. So masa tu aku dengan Ikin dah macam pandang sesama sendiri and confirm lah mungkin kita orang je yang dengar apa yang berlaku. Jadi nak tak nak kita orang just stay macam biasa. I think the next day ke balik. Sebab kita orang just stay 1 malam. Jadi malam tu kita tak tahulah kan kena apa-apa berlaku ke tak. Tapi memang masa tu tak ada orang dengar apa yang kita orang dengar. Jadi benda tu kekal misteri sampai sekarang. Memang kita orang selalu juga cerita benda ni dekat orang. Macam pengalaman kita dekat Mabul. Because it was just so rare kan. Lepas tu benda yang paling kelakar adalah Ikin boleh kejut aku untuk pergi tengok. So jadi pesanan aku, ke mana sahaja anda pergi travel, sentiasa iringi doa bersama anda, baca ayat kursi sebelum tidur. Lepas tu kalau korang dengar benda pelik-pelik, tak payahlah pergi, unless kalau korang berani mesyirikin lah kan. So itu je lah kisah aku untuk episod pertama Bicara Biha. So lepas ni untuk episod kedua aku dah plan dah untuk jemput tetamu istimewa. Gitu untuk Bicara Biha, dan aku harap ini akan menjadi hiburan aku dan juga anda. So bertemu kita lagi ke episod seterusnya dalam Bicara Biha.